University akan membentangkan laporan kami iaitu penilaian outcome projek demo blok padi Padang Temusu. Secara pengenalannya, sektor pertanian merupakan sektor terpenting yang menyumbang kepada kegiatan ekonomi negara. Oleh hal yang demikian, Malaysia sangat komited terhadap pembangunan agriculture di Malaysia. Kementerian Pertanian yang bertanggungjawab dalam urusan hal bahagian pertanian telah ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1955 dan Kementerian Pertanian ini diberikan nama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA pada tahun 2004 dan nama ini dikenali sehingga pada hari ini. Untuk makluman, kajian ini lebih memfokuskan kepada kegiatan pertanian penanaman padi dan memilih salah satu projek padi yang telah dibangunkan oleh MOA. Baiklah, antara kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA. Program ini telah dibangun merupakan agensi di bawah Kementerian Pertanian ini. Program pembangunan pertanian IADA ini merupakan pembangunan asas daripada pembangunan in situ yang telah diperkenalkan pada tahun 1965. Objektif untuk program ini adalah: satu, meningkatkan produktiviti dan memaksimumkan pendapatan golongan sasar, iaitu perbezaan pendapatan dalam sektor-sektor lain harap dapat dikurangkan. Kedua adalah memodenkan sektor pertanian khususnya kerana supaya sistem pengeluaran pertanian kita cekap dan menjimatkan tenaga manusia di samping dapat bersaing dengan pasaran sama ada dari dalam atau dari luar negeri. Ketiga, membangunkan golongan sasar supaya menjadi masyarakat yang berdisiplin, berdikari, progresif dan bersemangat keusahawanan. Serta yang terakhir, meningkatkan purata pengeluaran hasil padi kepada tahap 6.5 metrik sehektar pada menjelang tahun 2010. Baiklah, laporan yang akan saya bentangkan ini adalah projek demo blok padi model farm yang kami pilih di daerah SPU, iaitu Kampung Padang Temusu di Bumbung 5. Latar belakang projek, secara ringkasnya, projek demo blok padi ini terletak di Bumbung 5 daerah SPU, dan untuk menjalankan program ini di bawah kendalian Jabatan Pertanian Daerah. Jabatan Pertanian Daerah akan mengamalkan konsep sewaan, iaitu plot padi tersebut mereka akan menyewa daripada pemilik, iaitu Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang. Demo plot ini merupakan satu rujukan kepada pengusaha meletak padi dan juga para petani di daerah SPU dan juga kawasan-kawasan yang berhampiran dengan daerah tersebut. Jabatan Pertanian Daerah akan bekerjasama dengan 3 agensi swasta, iaitu Syarikat Syngenta, Syarikat Advansia dan ECM yang akan membekalkan racun serang perosak juga baja. Okey, projek plot demo farm ini telah dimulakan semenjak tahun 2015, iaitu pada musim 1 2015. Objektif untuk plot farm ini adalah sebagai tempat pembelajaran bagi pegawai-pegawai pertanian dan juga syarikat itu sendiri. Kedua, hands-on kepada petani di daerah tersebut dan juga menjadi satu analisa dan kajian produk terbaru serta tempat rujukan kepada hari ladang Jabatan Pertanian bersama petani. Kumpulan sasaran yang kami pilih adalah golongan petani daripada Kampung Padang Temusu itu sendiri. Kami menggunakan kaedah kajian, iaitu metodologi kami terdiri daripada 2 data utama, iaitu premier dan student. Untuk data premier, kami memilih soal selidik, temubual dan pemerhatian. Untuk soal selidik, kami menyediakan borang soal selidik yang akan dijawab oleh responden yang terdiri daripada golongan petani itu sendiri. Temubual kami jalankan temubual kepada pegawai-pegawai daripada Jabatan Pertanian itu sendiri serta daripada syarikat, iaitu Syarikat Syngenta. Dan yang terakhir, pemerhatian, kami berkesempatan untuk melakukan pemerhatian ke atas program untuk aktiviti meracun tanaman
tersebut. Untuk aktiviti sekunder, kami juga memperolehi data daripada agensi tersebut iaitu IADA, Jabatan Pertanian, SPU dan juga syarikat yang terlibat. Kami menggunakan kaedah snowball sampling di mana pada awalnya kami akan berjumpa dengan pegawai IADA dan kami diperkenalkan kepada Tuan Haji Jamil iaitu selaku pegawai tinggi di Jabatan Pertanian Daerah, dan Jabatan Pertanian Daerah iaitu Tuan Haji Jamil memperkenalkan kepada kami iaitu pengurus untuk projek demo Pulau Padi itu sendiri iaitu Encik Nasri. Daripada Encik Nasri kami dapat menemu responden iaitu petani, Encik Rahman, pegawai Jabatan Malaysia, dan juga Encik Haji Yahya, pesahkuah veteran di kawasan tersebut. Untuk reka bentuk kajian, kami menggunakan kaedah kuantitatif iaitu statistik bagi menguraikan dan juga mengukur darjah berkaitan antara variable iaitu pemboleh ubah yang kami pilih yang kami inginkan pasti. Tinjauan sampel sebagai pungutan data telah dijalankan dan sampel kami merujuk kepada populasi penduduk iaitu kumpulan sasaran kami golongan petani. Kaedah analisis kami menggunakan kaedah kuantitatif iaitu analisis kami menggunakan ujian SPSS dan juga kami melihat kepada ujian kekerapan. Statistik deskriptif, kiraan menggunakan frekuensi kami gambarkan bagi kekerapan untuk menterjemahkan peratus serta kiraan mood, median dan mean untuk umur responden. Seterusnya, kami akan membentangkan perihal kajian. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Hariza. Di sini saya akan meneruskan perihal kajian yang merangkumi objektif kajian dan persoalan kajian. Objektif kajian kami telah meletakkan dua objektif iaitu untuk mengenal pasti kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada kumpulan sasaran. Yang kedua ialah untuk menilai sejauh mana tahap keberkesanan dan keberhasilan pendapatan melalui projek Pulau Padi di Padang Temusu. Okey, daripada objektif yang telah dirangka, kami pula melihat kepada beberapa persoalan yang perlu dikaji, iaitu apakah kemudahan yang disediakan dan sejauh mana tahap keberkesanan dan kecekapan kumpulan sasaran ini menguruskan teknologi yang diberikan dan lalu menjana hasil pendapatan mereka sendiri. Okey, yang seterusnya ialah skop kajian. Kami telah melakukan kajian di projek Pulau Padi ini yang terletak di Padang Temusu, pada batas Pulau Pinang, iaitu di seberang Perak Utara. Okey, kawasan kajian ini juga di bawah Parlimen Kepada Batas yang terdiri daripada Bumbung 5, Penaga, Kampung Baru Penaga, Bakal Kapur dan termasuklah Padang Temusu itu sendiri. Okey, setelah melakukan kajian, kami mendapati sektor pekerjaan di kawasan kajian yang paling kegiatan utamanya ialah menanam padi yang paling tinggi iaitu mencatatkan 40.03% dan diikuti dengan getah, kelapa, kelapa sawit, koko, sayur-sayuran dan lain-lain tanaman. Okey, berikut ialah maklumat responden berikut umur. Mereka yang terlibat dalam projek demo Pulau Padi ini yang mencatatkan peratusan tertinggi bagi mereka yang lingkungan 40 tahun hingga 49 tahun iaitu seramai 17 orang. Diikuti dengan mereka yang berumur 50 hingga 59 tahun seramai 10 orang dan paling sedikit ialah permintaan daripada mereka yang berumur 20 hingga 29 tahun kerana mencari pekerjaan yang lebih baik dan menceburi bidang yang lebih formal. Okey, bagi mereka yang umur 70 hingga 79 tahun paling rendah permintaannya adalah kerana faktor usia dan amin paling tinggi ialah mencatatkan 3.0750 diikuti dengan median maklumat responden iaitu 3.0000 dan mode ialah 3.00. Okey, berikut ialah statistik berkaitan dengan pendidikan peserta. Okey, mereka yang mendapat pendidikan sekolah menengah adalah paling tinggi iaitu mencatatkan 55% bersamaan dengan 22 orang dan sekolah rendah 13 orang dan tidak bersekolah hanya 5 orang. Ini juga berkait dengan kemudahan institusi pendidikan, sekolah rendah, sekolah menengah
bagi kemudahan yang pertama, gerak kerja telah disediakan oleh pihak pejabat petani sendiri. Jadi mereka sendiri para pegawai daripada Jabatan Petani ini mengusahakan sendiri padi yang dinamakan plot A, plot B dan plot C. Jadi para pesawah melihat sendiri bagaimana mereka mengusahakan sawah tersebut dan mengaplikasikan kembali di sawah mereka. Okey, berikut. Okey, yang kedua ialah pemberian subsidi, iaitu biji benih, baja, racun, serangga perosak. Okey, pemberian racun juga ialah mengikut kelas untuk mengekalkan kualiti padi itu sendiri, iaitu kelas A, kelas B dan kelas C. Kelas yang diberikan ialah kelas B dan kelas C. Okey, benih pula ialah benih padi yang terpilih. Seperti MR211, MR219, MR220 dan MR232. Okey, berikut ialah respon peserta kesan daripada subsidi yang diberikan kerajaan, mencukupi ataupun tidak. Mereka yang bersetuju mencatatkan 9 orang dan bagi mereka yang tak setuju ialah 10 orang. Dan namun apa yang kita dapat lihat, mereka yang tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju adalah tinggi. Mungkin adalah disebabkan oleh faktor masa yang diberikan kepada para peserta, iaitu subsidi yang diberikan ialah lewat dan ada di kalangan mereka mampu untuk membeli kos input sendiri. Okey, yang seterusnya ialah memperkenalkan kaedah baru, iaitu secara tak berterus yang menggunakan teknologi. Jadi ini akan menjimatkan masa para petani untuk menyemai, mencabut atau menanam padi. Seterusnya menjimatkan penggunaan tenaga buruh, kira-kira 35%. Okey, yang seterusnya ialah mendedahkan cara tanaman, iaitu secara mencedung ataupun transplanted. Ini ialah di bawah konsep ataupun amalan System of Rice Intensification yang telah diperkenalkan di Madagaskar pada tahun 1990-an. Okey, yang seterusnya ialah kemudahan daripada skim pinjaman yang disediakan oleh pihak IAD sendiri, iaitu untuk meningkatkan pendapatan data sosioekonomi golongan sasaran. Dan kebanyakan daripada para pesawah menjadikan skim pinjaman ini sebagai modal permulaan untuk mereka membeli kos-kos input untuk mengerjakan sawah mereka. Dan skim pinjaman tersebut adalah RM2,000. Okey, selain daripada pihak IAA, Agrobank juga telah menyediakan padi I dan padi cash I bagi skim pinjaman kepada para pesawah. Melalui pinjaman PDI, pembiayaan pinjaman adalah daripada RM1,000 hingga RM50,000 dan padi cash I ialah RM3,000 hingga RM50,000. Okey, berdasarkan maklumat daripada responden, berikut ialah adakah sumber pinjaman ini dipersetujui oleh para peserta. Okey, mereka yang sangat setuju dan setuju mencatatkan jumlah yang paling tinggi, iaitu 55% dan 22.5%. Dan bagi mereka yang tidak setuju hanya 9 orang, iaitu sangat tidak setuju 4 orang dan tidak setuju hanya 5 orang. Okey, yang seterusnya ialah penyediaan dari segi sistem pengairan. Sistem pengairan ini penting kerana padi keperluan asasnya ialah air dan cahaya yang mencukupi. Jadi pihak jabatan telah menjalankan penyelidikan berhubung dengan penyediaan infrastruktur pengairan, iaitu tali air. Okey, ini juga dilaksanakan berasaskan kepada keadaan alam sekitar dan mengambil kira semua kesan buruk yang mungkin berlaku terhadap alam sekitar akibat kerja-kerja pengairan. Okey, ini ialah sistem pengairan di projek Pulau Lemong, iaitu masuk melalui sungai daripada Sungai Muda dan bermula dengan tali air A hingga tali air H1 dan H keluar pada tali air HQ dan H3. Okey, yang terakhir ialah kemudahan daripada segi kursus dan latihan yang disediakan kepada para peserta. Latihan yang diberikan ini
seperti para peserta itu melihat sendiri bagaimana pegawai mengusahakan sawah di plot A, plot B dan C seperti yang saya cakap tadi, dan mereka mengaplikasikan semula di sawah masing-masing. Semua gerak kerja ini telah dicatatkan. Jadi para peserta boleh merujuk kembali catatan tersebut jika mereka kurang faham ataupun kurang jelas. Okey, tujuan kursus ini diadakan adalah untuk meningkatkan kefahaman mengenai pengurusan teknologi dan memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada peladang dan usahawan bagi meningkatkan pengeluaran makanan di negara ini. Okey, saya bagi contoh kursus yang telah dijalankan ialah kursus train to trainer, kursus pengurusan biji benih, kursus sistem bantuan baja pada kerajaan persekutuan yang dirancang khas oleh pihak IATA sendiri. Terima kasih. Seterusnya saya akan meneruskan bagi melihat keberkesanan program demo plot padi ini. Saya telah menggariskan 8 variabel untuk menguji keberkesanan program demo plot padi ini. Kita teruskan kepada objektif program demo padi itu sendiri, iaitu meningkatkan kecekapan pengurusan ladang bagi meningkatkan hasil pengeluaran, dan justru itu kajian telah menggariskan beberapa variabel ini untuk mengukur keberkesanan program projek demo plot padi ini. Okey, kita terus kepada yang pertama. Projek demo plot padi adalah satu platform untuk para petani meningkatkan kualiti pengeluaran padi. Okey, sebanyak 57.5% responden bersetuju bahawa program projek demo plot padi ini adalah satu platform yang sesuai untuk mereka meningkatkan kualiti pengeluaran padi kerana mereka telah disediakan satu latihan yang secara komprehensif, dan sebanyak 57.5% responden bersetuju bahawa program ini adalah platform untuk meningkatkan kualiti pengeluaran berdasarkan pelatihan dan kursus yang telah diberikan. Okey, antara kursus-kursus yang telah diberikan mengandungi modul cara menanam padi secara tahu serap berbanding kaedah tradisional yang ini menanam, seterusnya cara pengawalan serangga rosak mengikut piawai yang telah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar seperti mana yang telah diterangkan oleh pembentang sebentar tadi, dan berikut merupakan lampiran selai racun yang telah digunakan oleh para petani yang dibekalkan oleh syarikat-syarikat swasta yang turut serta dalam projek ini. Okey, seterusnya sebanyak 57.5% bersetuju bahawa mereka dapat mengaplikasikan maklumat yang mereka terima daripada kursus yang telah diberikan. Perkara ini dibuktikan lagi ketika tinjauan dilakukan. Peserta program ini sedang melakukan aktiviti meracun di sawah yang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh syarikat raja seperti syarikat raja Avansia, dan ketika aktiviti peracunan ini dilakukan, pegawai pengurus syarikat Avansia turut serta untuk memantau aktiviti meracun melalui kaedah racun yang telah mereka pelajari ketika mengikuti kursus ini. Para pesawah melalui kursus ini, para pesawah dapat mengurangkan risiko kerosakan padi yang disebabkan oleh pelbagai jenis penyakit. Hal ini demikian kerana syarikat Avansia telah membukakan pelbagai jenis produk racun pengawalan serangga rosak kepada peserta yang mesra alam seperti Alanta, Aboja, Alonso dan Azadin. Okey,
kami mendapati bahawa jumlah pendapatan isi rumah sebelum projek demo Pulau Padi, iaitu kebanyakannya responden berpendapatan RM1,001 hingga RM2,000, iaitu sampai 21 orang mewakili 52.5%, dan terdapat 10 orang daripada golongan yang berpendapatan RM2,001 hingga RM3,000, dan melebihi RM3,001 adalah seramai 5 orang mewakili 12.5%, dan kurang daripada RM1,000 adalah 4 orang iaitu mewakili 10%. Okey, dan seterusnya untuk jumlah pendapatan isi rumah petani selepas projek demo Pulau Padi. Okey, tiada responden yang berpendapatan kurang daripada RM1,000 selepas projek demo Pulau Padi ini, dan kebanyakan responden meningkat pendapatannya, iaitu seramai 22 orang mewakili golongan yang berpendapatan RM2,001 hingga RM3,000, iaitu 55%. Dan untuk golongan berpendapatan RM1,001 hingga RM2,000 adalah seramai 9 orang mewakili 22.5%, dan golongan yang melebihi RM3,001 adalah 9 orang juga mewakili 22.5%. Okey, seterusnya carta ini menunjukkan perbezaan pendapatan petani sebelum dan selepas projek demo Pulau Padi. Okey, kita dapati bahawa sebelum projek demo Pulau Padi ini, kebanyakannya petani berpendapatan dalam lebih kurang golongan yang berada dalam RM1,001 hingga RM2,000, dan selepas projek demo Pulau Padi ini, golongan RM2,001 hingga RM3,000 pula yang mempelopori, dan golongan yang melebihi RM3,001 pendapatannya telah meningkat. Okey, dan tiada petani yang berpendapatan kurang daripada RM1,000 selepas menyertai projek demo Pulau Padi ini. Okey, seterusnya kesan yang kedua adalah mengkaji hasil padi untuk tuaian 22 Januari 2016 untuk musim 2 tahun 2015. Okey, seperti yang dapat dilihat jadual, terdapat 3 petak yang mewakili setiap syarikat, iaitu petak A diwakili oleh syarikat Syngenta untuk keluasan 1.29 hektar, petak B oleh syarikat Evansia untuk 1.29 hektar, dan syarikat C petak C untuk syarikat SCM 1.18 hektar. Dan hasil padi yang didapati untuk musim 2 tahun 2015 adalah syarikat Syngenta mendapat 9,910 kg, syarikat Evansia 10,230 kg, dan syarikat SCM mendapat 9,370 kg. Dan untuk musim pertama tahun 2016, syarikat SCM telah mendapat 9,900 kg, syarikat Syngenta 9,320 kg, dan syarikat Evansia mendapat 8,770 kg. Okey, yang ini kita dapat lihat perbandingan hasil padi untuk 2 musim, iaitu kita dapat lihat di mana musim pertama lebih tinggi daripada musim kedua tahun 2015 lebih tinggi berbanding musim pertama tahun 2016. Hal ini kerana terdapat 2 punca pengurangan hasil padi antara 2 musim tersebut, iaitu yang pertama adalah padi rebah. Padi rebah adalah disebabkan faktor cuaca, di mana angin yang kuat boleh meniup padi itu sehingga menjadi rebah, dan akibatnya menyebabkan padi tersebut tidak dapat dikaut oleh mesin padi. Yang keduanya, faktor cuaca yang tidak menentu, iaitu hujan dan panas yang tidak menentu dan boleh menyebabkan penyakit padi seperti kurap dan panau. Ini adalah merupakan
mendapat RM23,350 dan subsidi sebanyak RM30, RM4,820,60 dan jumlah keseluruhannya adalah RM28,578,35. Dan ini merupakan kos yang perlu ditanggung oleh pihak pejabat pertanian daerah SPU yang berjumlah RM8,278,60. Dan pendapatan bersih yang dapat dihasilkan pada musim 2 tahun 2015 adalah RM20,299,75. Okey, ini adalah merupakan implementasi projek iaitu terdapat dua kesan iaitu positif dan negatif. Di mana implementasi positifnya petani dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dalam pengurusan penanaman padi. Yang keduanya, kaedah baru untuk menguraikan jerami padi dengan cara yang lebih efektif tanpa memberi kesan kepada alam sekitar dapat dikenal pasti. Okey, untuk implikasi negatifnya adalah kualiti beras Malaysia masih lagi rendah berbanding kualiti beras Thailand. Yang keduanya adalah kos untuk membeli bahan khas pengurai padi yang terlalu tinggi. Antara cabaran dalam mengendalikan projek ini adalah faktor cuaca yang tidak menentu, memberikan cabaran yang besar dan boleh membawa kepada risiko kerugian kepada petani. Ini antara beberapa cadangan yang pernah memberikan projek yang kita perolehi daripada responden. Yang pertamanya adalah penciptaan satu teknologi ataupun inovasi yang dapat mengutip padi yang telah rebah. Yang keduanya, kerajaan boleh memikirkan satu resolusi untuk mengatasi masalah pembazaran padi yang basah yang boleh membawa kerugian kepada petani dan meningkatkan atau mempercepatkan bantuan subsidi, meningkatkan harga jualan padi di samping mengurangkan potongan padi dan mewujudkan satu kaedah baru bagi mengurangkan jerami padi tanpa mengenakan kos yang terlalu tinggi. Seterusnya adalah kesimpulan yang tertutup, di mana secara keseluruhannya projek ini berjaya meningkatkan pengetahuan dan ilmu pengurusan padi yang lebih moden dalam kalangan petani dan program ini menjadi bukti bahawa kerajaan begitu